Baik, nama saya Nur Hazar Ahmad Ridwan bin Abdullah. Nama sebelum Islam saya Edwin Anak Arah. Berasal daripada Ulu Batang Air, Lubuk Antu, bahagian kedua Sarawak. Dan walaupun demikian, saya dilahirkan di Taiping, Perak. Jadi sekarang ni umur saya lebih kurang dalam 50-an lah. Masya Allah. Okay. Dan saya sudah beristeri dengan seorang warga negeri Kelantan ni. Ya. Isteri saya berkampung Jambu, Kuala Lumpur, Kota Baru. Dan saya mempunyai 3 orang anak lelaki dan 4 orang cucu sekarang ni. Alhamdulillah. Bertambah berkat tu dalam keluarga Tuan Haji sendiri. Dan sebelum kita bersiaran tadi Mona, Tuan Haji juga menyebutkan Tuan Haji pun mendapatkan pendidikan juga di Semenanjung ni. Mungkin boleh ceritakan latar belakang pendidikan Tuan Haji? Ya, saya dibesarkan kebanyakannya di Semenanjung, daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Kemudian apabila saya masuk sekolah menengah, saya balik ke Sarawak, sekolah di Kuching sehingga tingkatan 6. Kemudian daripada tingkatan 6 saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Melayu Kuala Lumpur di Fakulti Undang-Undang. Dan tamat di Fakulti Undang-Undang tu saya kembali ke Sarawak berkhidmat sebagai peguam dan lebih 20 tahun bekerja sendiri, dan juga pernah di Jabatan Agama Islam Sarawak sebagai Ketua Pendakwa Syari'i selama 6 tahun dan setahun di Majlis Islam Sarawak sebagai penasihat undang-undang di Majlis Islam Sarawak. Masya Allah. Mona, itu dia orang yang dulunya lain dan sekarangnya bersama juga dalam agama kita ni, mendalami dan sekarang pun berkhidmat kembali kepada ummah, kepada masyarakat kita. Dulu itu lama sangat tu. Mungkin Tuan Haji boleh maklumkan. Nak tahu bila juga tu ceritanya tu Tuan Haji, kalau kita imbas kembali. Mungkin 20 tahun, 30 tahun dulu mungkin Tuan Haji ceritakan. Saya masa memeluk agama Islam tu, umur saya masih lagi dalam 17 tahun. Ketika saya di tingkatan 6, saya belajar di sebuah sekolah di Kuching, Sekolah Menengah Tun Abang Haji Openg Kuching. Ketika itu kami belajar dalam banyak mata pelajaran. Salah satu yang ada 2 subjek saya sangat minat, iaitu subjek sejarah. Ada subjek sejarah Islam dan juga sejarah Malaysia. Dalam subjek sejarah Islam itulah saya sebenarnya banyak mempelajari tentang sejarah Islam sendiri, dan akhirnya saya tertarik untuk belajar tentang pribadi Rasulullah SAW. Dan di akhir pembelajaran itu, saya sangat-sangat meminati akan ketokohan baginda itu, dan akhirnya sebelum habis saya mengambil tingkatan 6 tu, saya sudah pun memeluk agama Islam ketika berada di pertengahan tahun tingkatan 6 atas. Masya Allah. Dan persekitaran Tuan Haji sewaktu tu memang dah dikabarkan dengan Islam ke macam mana? Macam mana pula Tuan Haji boleh mendalami, kenal rapat dengan Islam ni, dan apa juga yang tertarik kepada hati Tuan Haji sendiri? Ya, saya belajar tentang agama Kristian, agama saya yang asal itu banyak, dan saya menjadi seorang penganut yang taat juga sebenarnya. Tetapi ada perkara-perkara yang saya tak dapat untuk terima sebagai suatu pegangan, sehingga akhirnya saya cuba mencari sesuatu yang saya percaya lebih kuat dan kukuh. Dan sebab itu bila saya belajar tentang sejarah Islam, mempelajari tentang kepribadian Rasulullah SAW, saya dapati ada sesuatu yang dapat mengisi kekosongan dalam perkara yang saya dapati boleh membawa kepada kebahagiaan dalam hidup dan juga ketenangan di akhirat nanti, iaitu agama Islam itu sendiri. Dan antara perkara yang paling menarik saya tentang agama Islam adalah tentang konsep ketuhanannya itu. Sewaktu saya di tingkatan 6 itu, saya telah berkongsi membaca sebahagian terjemahan Al-Quran yang dikongsikan oleh kawan-kawan saya. Antara surah yang menarik hati saya adalah surah di belakang itu, khususnya 3 kul yang terakhir itu. Bila saya membaca tentang surah Al-Ikhlas misalnya bila saya baca, saya dapati bahawa dia dapat menjelaskan tentang satu konsep ketuhanan, tentang tauhidnya Tuhan itu satu. Bila saya baca tentang Bismillahirrahmanirrahim, mengenali bagaimana sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Kemudian Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Allahus samad, Allah tempat kita bergantung, tempat kita meminta. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak diperanakkan, dia tidak beranak. Dan yang paling penting belakang sekali itu, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding, yang setanding, seumpama dengan Allah itu.
Itu cukup menyentuh hati saya waktu itu. Walaupun masih lagi merupakan seorang pelajar sekolah, tetapi saya merasakan bahawa inilah Tuhan sebenarnya. Sepatutnya. Bukan Tuhan yang berbilang-bilang ataupun Tuhan itu melahirkan anak dan sebagainya. Dan akhirnya saya percaya bahawa inilah agama yang saya cari waktu itu. Masya Allah, kan banyak yang dipelajari dan juga diketahui sehingga hari ini. Tuan Haji sendiri pun berada dalam landasan Islam dan sentiasa juga mengamalkannya lagi. Dan apabila berada di situ, Tuan Haji sendiri pun juga membantu juga sahabat-sahabat baharu, kan, rakan-rakan kita yang baharu untuk sama-sama nak mendalami lagi agama Islam itu. Subhanallah, mana? Itu yang Tuan utama. Haji maklumkan 33 tahun 33 tahun saya seorang Islam. Masya Allah, Tuan Haji. Lama Dan lah. bila, kalau boleh imbas juga Tuan Haji, setelah melafazkan syahadah tu, apa pula perasaannya Tuan Haji? Masya Allah, bila saya ingat balik memang suatu yang sangat indah bagi saya. Ketika masih muda lagi sebenarnya. Waktu itu sebenarnya waktu rehat sekolah. Saya beritahu kepada ketua kelas saya, Puan Kamisah, Madahan nama dia. Saya beritahu dia saya nak memeluk agama Islam. Dan dia merasa sangat tak percaya sebab saya merupakan seorang yang suka main-main dan tiba-tiba nak bercakap sesuatu benda yang sangat besar. Serius. Dan dia memberitahu kepada ustaz yang ada di sekolah tu, ini ada kawan ni, betul. Saya pun tak percaya dia nak memeluk Islam ni. Akhirnya dia beritahu kepada ustaz itu dan akhirnya saya beritahu saya nak memeluk agama Islam. Kemudian akhirnya kami saya diberitahu bahawa saya tak boleh memeluk Islam sebab umur belum 18 tahun kecuali kalau ibu bapa berikan kebenaran itu. Jadi sebenarnya waktu saya menyatakan itu sebenarnya saya belum lagi beritahu pada ibu bapa saya. Jadi itulah sebabnya kenapa saya minta izin untuk minta izin dulu dengan ibu bapa tu agar mendapatkan kebenaran daripada mereka. Jadi saya minta seminggu untuk tempoh untuk berjumpa ibu bapa, menyatakan hasrat itu dan akhirnya selepas habis seminggu tu barulah saya dapat mengucap di sekolah tu waktu rehat itu pada 6 bulan Mei 1986 itu. Masya Allah, kan, itulah orang kata kenangan dan juga sebuah perjalanan Tuan Haji juga yang menjadi titik perubahan kehidupan Tuan Haji sendiri, insya-Allah. Baik, kita akan kongsi dengan lebih banyak lagi selepas ini untuk kita ceritakan pula mengenai Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan yang mana hari ini pun turut kita sama-sama santuni antara semua sebenarnya, bukan kata dalam agama Islam saja kan, tapi kita sentiasa nak amalkan keharmonian tu untuk kesemua kita di sini, insya-Allah. Baik. Dan bersama Tuan Haji kita nak tahu tentang Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan. Bila pertubuhannya dan misi-visi persatuan ini, Tuan Haji, silakan. Baik. Jadi Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan ini sebenarnya dia merupakan satu persatuan yang menaungi kaum pribumi Dayak Muslim yang ada di Malaysia ni. Bila disebut di Malaysia itu bukan hanya untuk di Sarawak ataupun di Sabah sahaja, tapi merangkumi negeri-negeri lain di Semenanjung ini. Sebab bila kita bercakap tentang kaum Dayak ini, dia sebenarnya merangkumi kaum-kaum pribumi yang ada di Pulau Borneo dan sekitar Nusantara ini. Termasuklah kaum Dayak Melanau, Dayak Iban, Dayak Bidayu, Dayak Kadazan, Dusun, Bajau yang ada di Sabah itu, yang juga merupakan sebahagian daripada Sub-Malay Archipelago ini. Kemudian kalau kita lihat di Semenanjung pun, kaum Dayak telah ramai yang berhijrah dan menetap di negeri-negeri lain, termasuk di Johor khususnya dan di Melaka. Malah kalau di negeri Johor itu sendiri, Persatuan Dayak Muslim di Johor telah pun ditubuhkan sejak tahun 2014 lagi. Jadi Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan ini, dia baru saja ditubuhkan pada tahun 2017 apabila kita daftarkan secara online pada malam sewaktu kita mengadakan seminar kepimpinan Dayak Muslim Kebangsaan pada 22 sehingga 24 Disember tahun 2017 itu, dan pada 15 Januari tahun 2018 barulah pihak pendaftar pertubuhan meluluskan pendaftaran. Jadi kalau kita lihat tujuan persatuan ini sendiri adalah dia sebenarnya ingin menjadi sebuah pertubuhan ataupun organisasi dakwah khusus untuk kaum Dayak yang dinamik dan membela kaum Dayak Muslim yang ada di Malaysia ini. Namun demikian, kalau kita lihat dari segi aktiviti dakwah khususnya ataupun kebajikan, kita membantu sama ada mereka yang Islam ataupun belum Islam. Asal mereka Dayak dan mereka mahu untuk disantuni oleh
rakan-rakan daripada golongan Dayak Muslim ini, maka kita akan bantu, insya-Allah. Okey, itu yang juga kita nak tahu tentang Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan. Dan mungkin Tuan Haji boleh juga maklumkan antara aktiviti peranan yang dilakukan oleh persatuan. Silakan. Baik, antara perkara yang kita lakukan sebenarnya adalah kita melakukan kerja-kerja dakwah ini kepada kaum Dayak Muslim yang ada bukan saja di Malaysia ini, malah sampai ke luar negara, khususnya di sempadan yang ada di sekitar Borneo tu. Termasuk kami pergi ke Pontianak, ke Badau dan sebagainya. Apa yang kita buat termasuklah kita menguruskan bantuan-bantuan kebajikan kepada Dayak Muslim memerlukan, khususnya khairat kematian, bantuan kemalangan, kesihatan. Selain itu, kita juga mengadakan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan perkara yang boleh mempertingkatkan kefahaman tentang agama Islam ini, khususnya mengadakan kelas-kelas dan juga mengadakan seminar dan kursus yang boleh memperkasakan pengetahuan dan juga mempertingkatkan ilmu tentang agama Islam. Dan antara perkara yang kami ingin buat adalah untuk melahirkan tokoh-tokoh profesional di kalangan Dayak Muslim ini, supaya mereka ini dapat diketengahkan suatu hari nanti di dalam media-media khususnya, dan juga untuk menjadi antara tokoh-tokoh agama Islam yang dapat memberikan sumbangan di negeri Malaysia, di Sarawak khususnya, dan juga di Malaysia umumnya. Dan salah satu perkara yang kami nak lahirkan juga adalah untuk melahirkan ulama-ulama daripada kaum Dayak ini sendiri, yang sekurang-kurangnya kalaupun tak sebaik dengan ulama-ulama daripada kaum Melayu yang sudah sedia ada ni, sekurang-kurangnya yang boleh dijadikan sebagai rujukan kepada kaum Dayak dalam hal-hal fiqh dan sebagainya pada masa akan datang. Biar ada tokoh sendiri, ulama daripada kaum Dayak, sama ada daripada ulama Iban, ulama Bidayuh, ulama Kayan, orang Ulu dan sebagainya. Subhanallah, kan kadang-kadang itulah juga yang kita nak sampaikan, ilmu yang baik-baik dan juga dari sudut keprihatinan kita, kan Tuan Haji. Baik Tuan Haji, bila sebut juga masa yang kita ada seperti baru-baru ni kita menyambut juga Aidil Adha, macam mana pula persiapan yang dilakukan, dan mungkin boleh ceritakan juga situasi suasana yang dilalui, yang dibawa sendiri oleh persatuan, Tuan Haji. Kita pernah mengadakan sambutan Aidil Adha di Kuching khususnya, dan di bahagian lain juga yang mana mengadakan ibadah korban, dan kita juga mengadakan majlis makan sama-sama dengan golongan Islam dan juga bukan Islam, dijemput hadir sama. Sebab itu dalam majlis yang kami adakan, kadang-kadang saya bawa juga ibu dan bapa yang bukan Islam, adik-beradik yang belum Islam pun, untuk hadir sama-sama untuk merasai daging korban juga. Walaupun ada yang mengatakan tak boleh orang bukan Islam makan sekali, tapi dalam konteks di negeri Sarawak itu, dalam konteks dakwah kami khususnya, kami akan bawa juga orang bukan Islam untuk bersama-sama untuk makan daging korban itu sendiri. Dengan cara tambah sikitlah daging korban, daging yang lain tu tambah supaya menghilangkan syubhah itu sendiri. Jadi akhirnya benda ini dapat dilihat sebagai suatu bentuk rahmatan lil alamin, bila rahmat hari-hari Aidil Adha ini juga meraihkan yang Islam dan juga bukan Islam. Betul. Begitu juga pada sambutan hari Fitri lepas, sewaktu iftar, kami juga membawa rakan-rakan yang bukan Islam untuk merasai pengalaman berbuka puasa, bukan pengalaman berpuasa, berbuka puasa saja, dan juga pengalaman untuk ramah tamah Aidil Fitri itu sendiri, untuk merasai bagaimana sambutan Aidil Fitri bersama dengan orang-orang Islam. InsyaAllah. Jadi inilah merupakan suatu yang sikit sebanyak menyebabkan orang yang belum Islam dapat merasai bagaimana indahnya Islam itu kalau ada di Sarawak itu. Sebab orang bukan Islam pun dapat meraihkan sama-sama, bukan saja sambutan Aidil Fitri itu sendiri, tetapi juga iftar itu sendiri, pengalaman berbuka puasa itu sendiri. Sebab saya sendiri pun, kalau saya ingat lagi, sewaktu memeluk Islam dulu, antara perkara yang menarik hati saya tentang Islam ini adalah tentang bagaimana orang Islam mengajak saya yang belum Islam itu untuk berbuka puasa di rumahnya. Kali pertama merasai buah kurma, kali pertama merasai air zam-zam, dan itu merupakan suatu yang sangat asing tetapi memberikan pengalaman yang sangat indah sebagai seorang yang ingin memahami agama orang lain.
waktu itu. Itu dia kan jalan ceritanya supaya kita pun meraihkan juga kan bangsa lain, agama lain yang bersama-sama hidup dalam suasana keamanan di Malaysia ini khususnya insya-Allah. Dan mungkin kita nak tahu Tuan Haji, ada bersamaan antara Dayak Muslim ini dan budaya kita. Budaya antara Dayak Muslim dengan Melayu yang asal Islam sebenarnya tak banyak berbeza. Dari segi meraihkan tetamu, dari segi makanannya hampir sama. Cuma kadang-kadang oleh kerana kita ini kadang-kadang merasakan bila istilah Dayak ini seolah-olah dia tu asing. Sedangkan Dayak itu sendiri pun sebenarnya sebahagian daripada rumpun Melayu sendiri. Rumpun Melayu juga. Dia daripada kalau beberapa ribu tahun yang lampau tu dia merupakan daripada Proto Melayu juga. Akhirnya berpecah, akhirnya Dayak itu sendiri berpecah kepada Dayak laut, Dayak darat dan orang Ulu itu sendiri. Tapi sebenarnya asal-usulnya sama. Sebab itu budayanya banyak yang sama dengan Melayu. Jadi sebenarnya tak sukar untuk asimilasi kaum khususnya Dayak Melayu yang belum Islam sebenarnya asalkan dapat saling meraihkan antara satu sama lain sebab dari segi bahasa pun banyak yang sama sebenarnya. Mudah. Itulah yang kita nak bersamaan tu baru kita boleh tarik orang yang belum Islam tu untuk memasuki Islam. Kita kena faham juga kan macam mana adat dan juga macam mana yang dilakukan oleh sesuatu bangsa itu, maka lahirlah dari sudut santun menyantuni itu juga kan. InsyaAllah. Baik. Kita akan sambung lagi selepas ini rakan-rakan pendengar sekalian. Nak tahu pula mungkin Tuan Haji sendiri hari ini ada kisah pengalaman Tuan Haji kan membawakan sampaikan ilmunya di dalam bentuk NGO persatuan yang dilaksanakan itu insya-Allah. Insya-Allah. Tak sempat lagi nak tanya bagaimana ibu bapa Tuan Haji, adakah mereka dah meluk Islam ke belum? Haji. Sebenarnya banyak cerita tentang pengalaman sewaktu nak meluk Islam itu sebenarnya. Ibu saya sewaktu saya minta izin dia untuk meluk agama Islam tu. Dia sebenarnya tak bagi sebab saya masih muda. Dia minta saya fikir betul-betul. Sama ada betul-betul nak masuk Islam tu apa sebab? Ada wanita ke yang tunggu sebagainya. Jadi dia beritahu saya betul-betul. Kalau nak masuk agama Islam ni, ibu boleh bagi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama dia kata kalau kau nak masuk Islam nanti, pastikan nanti kalau nak kahwin dia kata, jangan kahwin dengan orang Melayu. Itu syarat pertama. Yang kedua dia kata kalau saya nak memeluk agama Islam, pastikan jangan kahwin dengan orang Semenanjung. Okay. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah kalau nak masuk agama Islam, pastikan masuk Islam betul-betul, jadi orang Islam yang betul. Jadi syarat dia tu, 3 syaratnya tu, jangan kahwin dengan Melayu tu saya tak dapat penuhi. Saya kahwin dengan orang Melayu. Orang Kelantan. Kahwin dengan orang Kelantan, orang Semenanjung. 2 syarat dah habis. Jadi saya nak jaga hati ibu saya ni, saya kena buat yang ketiga tu. Bila saya masuk Islam, pastikan diri saya ni jadi orang Islam yang betul-betul orang Islam. Itu yang saya pegang. Dan itu merupakan benda yang satu-satunya yang tinggal untuk saya nak penuhi janji saya dengan ibu saya. Dan rupa-rupanya itu merupakan janji yang paling berat. Tapi saya kena pegang sampai akhir hayat. Dan saya pegang sampai sekarang. Kerana saya memilih untuk jadi orang Islam, saya jadi orang Islam betul-betul. Jadi dalam keluarga saya sebenarnya, ibu dan bapa saya masih lagi belum meluk agama Islam. Adik-beradik saya pun belum. Tapi itu tidak menjadi suatu masalah yang besar kepada kami. Sebab ialah soal kasih sayang, soal bagaimana kita harus menghormati ibu bapa, ini sebenarnya perkara yang sangat-sangat ditekankan dan diajar oleh Islam. Dan penghormatan saya pada ibu dan bapa itu cukup saya jaga daripada dulu sampai sekarang. Dan alhamdulillah mereka terima saya. Dan ibu saya bila saya dah berkahwin dengan orang Semenanjung, kahwin dengan orang Melayu, dia sendiri dapat nampak sebenarnya yang menjadi masalahnya bukan orang Melayu dan bukan juga masalah orang Semenanjung itu. Tapi itu lebih kepada masalah persepsi dia. Dan dia dapat melihat sendiri bagaimana isteri yang saya pilih itu bukan orang yang terbaik dapat menjadi contoh kepada dia dalam melihat orang Islam bagaimana. Sebab itu bila saya tengok isteri saya, dia semua orang yang sangat hebat. Dalam membesarkan anak, dalam menjaga saya dan dalam menjaga hubungan dengan mertua dan sebagainya. Inilah sebenarnya antara cabaran orang yang kahwin dengan orang sebaru ini. Dan bagi saya, isteri saya seorang yang sangat berjaya. Dan memang saya terhutang budi sangat dengan isteri saya itu. Dan saya sebenarnya terhutang budi dengan ramai orang dalam hidup saya.
dengan orang yang menjaga saya, dengan Ustaz Abdul Halim almarhum, yang juga merupakan guru sejarah Islam saya, yang menjaga saya selama 1 tahun dengan isteri dan dengan keluarga beliau yang sekarang ni berada di Kedah. Dan juga kawan-kawan yang membimbing saya sewaktu saya mula-mula Islam di Universiti Melaya dulu. Sehingga saya dapat menghabiskan muqaddam saya dan saya boleh baca Al-Quran. Teman-teman saya tamat muqaddam saya dengan kawan saya sendiri, seorang pelajar Fakulti Perubatan, Zulkifli Ta'at. Dan juga saya hutang budi dengan kawan yang membawa saya dalam dakwah ini, khususnya dalam perjalanan itu, dia dalam Bina dulu, dalam Hikmah, dalam Ustiah Saudara Kita bahagian Kuching, dalam Lembaga Al-Hidayah, dan teman-teman saya sewaktu saya di Jabatan Agama Islam dulu. Banyak sebenarnya yang membantu saya untuk menjadi seorang Islam yang baik. Dan alhamdulillah pada hari ini apabila saya membawa Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan ini sendiri, semua pengalaman itu, semua cerita itu sebenarnya banyak membantu untuk menjadikan diri saya ini ada peningkatan dari segi membawa Islam ini kepada diri sendiri dan juga kepada keluarga dan juga kepada orang lain. Dan saya masih ingat lagi tentang pengalaman saya sendirilah. Apabila saya menceritakan tentang bagaimana nak membawa orang kepada Islam ini, saya sebenarnya tak pernah nak ajak orang kata jom masuk agama Islam, tak. Saya teringat dulu apabila seorang kawan kepada adik ipar saya suka datang ke rumah kan untuk datang bermalam dan sebagainya. Dia bukan Islam. Tapi dia berpengalaman, dia selalu datang ke rumah, dia melihat bagaimana kami makan, solat dan sebagainya, cara hidup itu. Dan rupanya dia belajar situ, melihat bagaimana saya melayan ibu bapa saya bukan Islam, adik-beradik bukan Islam dan sebagainya. Dan akhirnya dia mahu untuk memeluk agama Islam. Dan dia Islam di rumah saya sendiri itu, dan saya daftarkan dia. Dan akhirnya yang antara perkara yang dia lambat Islam dia ragu, apakah ibu dia boleh terima dia kalau dia dah Islam kan. Tapi hari ini bila kita lihat dia telah pun memeluk agama Islam dan dia telah pun berkahwin, ada 2 orang anak, dan akhirnya ibu dan bapa dia itu dapat untuk menerima dia sebagai seorang Islam, dan tidak lagi timbul isu tentang mak bapak tak terima dan sebagainya. Dan itulah satu contoh yang saya sangat syukuri dalam hidup saya kan, sebab ada orang yang dapat mengamalkan Islam dengan cara yang baik sehingga akhirnya orang bukan Islam boleh terima tentang hakikat. Islamnya itu tidak memutuskan kekeluargaan, Islamnya itu menjadikan dia menjadi lebih baik. Dan saya juga teringat dengan seorang kawan saya, Ustaz Fadullah Abdullah, yang dalam hidupnya itu bersama dengan ibu dan bapa, dia menjaga. Dia beritahu saya tiap-tiap malam dia telefon maknya itu. Telefon tanya apa khabar mak, dah makan ke belum. Sehinggalah suatu hari maknya menyatakan mahu memeluk agama Islam dengan ayahnya sekali. Jadi dua-dua Islam, dan baru ini beberapa tahun lepas ibunya telah pun kembali ke rahmatullah sebagai seorang Islam. Dan itulah antara perkara yang paling saya cemburu tentang dia. Dan saya mendoakan agar benda yang sama dapat juga berlaku kepada saya, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Saya nampak di buku di tangan saya ni, Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan, ada kata-kata, it was not Muslims that had made Islam great, it was Islam that had made the Muslims great. Betul. Atas agama itu sendiri kan, agama Islam, alhamdulillah, yang memurnikan hidup kita ini, alhamdulillah. Dan Tuan Haji, kita tak banyak masa dah ni, kita sampai juga di penghujung pertemuan ini. Mungkin di hujung ni Tuan Haji, apa pesanan yang nak disampaikan supaya kita sama-sama juga menghormati, menjaga juga apatah lagi dalam agama Islam kita ini. Silakan Tuan Haji. Saya ingin menyeru pada rakan-rakan Dayak Muslim ini, merupakan peluang kita sebenarnya dalam hidup ini untuk menjadi contoh yang terbaik kepada rakan-rakan Dayak kita yang masih belum melihat Islam. Kita cuba untuk menjadikan suatu role model kepada yang lain, bahawa dengan kita menjadi seorang Islam ini, kita menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih sayang kepada keluarga kita, lebih menyantuni mereka dan menjadi contoh, sehingga kan mereka dapat merasakan bahawa Islam ini benar-benar merupakan agama rahmat. Dan di situlah sebenarnya letaknya
keredaan Allah kepada kita, lebih lagi kepada ibu dan bapa kita yang masih lagi belum beragama Islam. Dan jadikanlah peluang kita dalam persatuan ini khususnya untuk kita saling bersilaturahim dan juga untuk kita saling bekerjasama dalam melaksanakan amar ma'ruf, dan khususnya untuk mengajak ramai lagi rakan-rakan yang belum lagi mengenal tentang keindahan, kecantikan Islam ini agar dapat melihat bahawa Islam sebenarnya agama yang benar, agama yang dapat membawa kita kepada cara hidup yang benar-benar diredai oleh Tuhan, yang akhirnya akan bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Itu dia kisah pengalaman juga dari Tuan Haji sendiri yang turut kita dapat hayati bersama-sama, insya-Allah. Apa yang kita kongsikan di sini sama-sama kita ambil ibrah pengajaran, insya-Allah. Terima kasih banyak Tuan Haji. Sampai di sini saja sebenarnya pertemuan kita. Sekejap je kan masa. Ya Allah, kalau ada masa panjang boleh sembang panjang lagi bersama Tuan Haji ni. Insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.